Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Selamat petang, salam pertemuan dalam program Mahsyar siri yang ke-51 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana kita akan berkongsi mengenai laluan-laluan, perkara-perkara yang bakal kita tempuhi dalam perjalanan kita pulang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua yang saya nampak di ruangan komen, ada Maklong, kemudian Hafiz Hamzah serta Syurga Aina Muhammad dan juga sahabat-sahabat yang lain. Di ruangan FB pula ahlan-ahlan Marwani Ahmad, Syed Ahmad, Zabaria Muhammad Yusuf, G Foziyah, Kamiza Muhammad Amil, Izzi Aish, Liza Zainul, Zainab Saleh, Kamiza Muhammad Amil, Zainun Hadi, Nyonya Muhammad Yusuf, Ninda Anis, Norazian Arsad, Arina Omar, Cik Gi, Dipa Miko, Zahara Alia, Siti Zabida Abdul Hamid, Aziza Iza, Nora Maddarus, Mazna Abu Bakar, Nur Zarina Wati Muhammad Ghulam, Zam X-File, Zabaria Muhammad Yusuf, Zuraida Siddiq, Faridah Ishaq, kemudian Muhammad Hardi dan Syamsiah Ahmad Isa serta Fauziah Yunus, Nurisah Wan Hasan, Maimun Wahab dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan juga kepada Azaz, Hira dan juga sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan dalam kehidupan seharian, kita boleh cuba untuk lakukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas ke rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka kita nak sambung pembacaan kita di dalam buku yang bertajuk Mahsyar, yang mana tagline-nya adalah Something to Remember, sesuatu yang perlu untuk kita ingati. Perjalanan-perjalanan yang kita bakal tempuhi dalam perjalanan kita pulang menuju ilahi, mudah-mudahan kita pulang dalam keridaan, diridai. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu pada hari ini kita dah tiba pada muka surat yang ke berapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muka surat yang ke 175. Saya minta maaf, semalam dalam program Mahsyar saya mengantuk sedikit sebab dengan jadual yang terbaru tahun 2023 di mana saya membantu untuk mengajar pelajar-pelajar madrasah ibu saya selama 5 orang. Jadi dengan sebelum ni pun dah ada jadual-jadual sendiri. Maka kadang-kala pada waktu itu letih ketika mana membuat perkongsian ilmu, minta maaf sangat-sangat. Tapi nak juga bantu mak, bantu ibu pada waktu itu mengajar para pelajar dia. Lalu 2023 kali ini jadualnya padat sedikit. Sebab itu kadang-kala terlepas untuk buat Hayati Quran, program yang kita dah biasa buat, Hayati Quran, dan juga program pada jam 6 petang
namun insya-Allah kita akan buat juga insya-Allah bila ada kemampuan dan bila diizinkan oleh Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Okey, pada kali ini kita dah sampai muka surat 175 berkenaan tentang buku mahsyar, yang mana banyak yang kita telah pelajari daripada alam-alam yang bakal kita tempuhi, dan sekarang ini masih lagi menceritakan berkenaan tanda-tanda kiamat yang kecil. Maka antara tanda-tanda kiamat yang kecil adalah diutuskannya Nabi SAW menjadi Rasul. Itu pun sebenarnya tanda kiamat. Bahkan Nabi sebut pada waktu itu rapatnya pengutusan Nabi dan kiamat adalah seperti rapatnya dua jari. Sangat dekat. Tetapi itu dikira sebagai tanda-tanda kecil kiamat. Kemudian kewafatan Nabi SAW pun dikira sebagai tanda-tanda kecil kiamat. Jangan kita ingat pada waktu itu, dah lama dah daripada kewafatan Nabi, berapa hari yang tinggal. Bukankah Allah telah sebut dalam Al-Quran 1000 tahun mengikut perkiraan dunia kita baru dikira sehari di sisi Allah. Wa inna yawman 'inda rabbik ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Pada waktu itu 1000 tahun kita yang kita lalui sebenarnya baru dikira sebagai satu hari di sisi Allah. Ramai yang kita kata, tak lama dah kiamat. Antara kita dengan Nabi pun dah 1000 tahun, dah 1000 lebih. Tapi sebenarnya baru satu hari lebih daripada antara kita dengan Nabi SAW mengikut perkiraan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bulan terbelah dua sewaktu hayat Nabi pun dikira sebagai salah satu daripada tanda-tanda kiamat yang kecil. Kemudian pembukaan Baitul Maqdis itu pun merupakan salah satu daripada tanda-tanda kiamat yang kecil. Kita nak lihat pada muka surat 175 berkenaan tentang pembukaan Baitul Maqdis. Walaupun sebelum ni kita dah baca, tapi pada waktu itu kita nak ulang semula. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, mohon jasa sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebarkan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kata penulis buku, peristiwa pembukaan Baitul Maqdis yang telah dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbukti adalah benar. Selepas kewafatan Nabi, kali pertama Baitul Maqdis berada di bawah pemilikan umat Islam adalah lebih kurang 5,5 tahun selepas kewafatan Nabi. Nabi meninggal dunia Rabiul Awal, bulan yang ketiga tahun yang 11 Hijrah. Maka pada tahun 16 Hijrah, maka pada waktu itu Umar bin Khattab telah membuka Baitul Maqdis. Dan Umar bin Khattab ni dahsyat sangat. Dia punya sifat kepimpinan, leadership dia. Maka para padri dan juga para pemimpin Baitul Maqdis, mereka tak nak serahkan pada waktu itu kunci Baitul Maqdis kecuali ketua dan khalifah umat Islam sendiri yang datang. Maka mereka pun maklumkan kepada Umar bin Khattab, itu adalah syarat-syarat penyerahan Baitul Maqdis, khalifah sendiri kena datang. Dan dulu bukanlah macam zaman kita naik flight sampai. Tidak, dulu perlu melalui jalan yang jauh daripada Madinah ke Baitul Maqdis, memakan masa pada waktu itu hampir sebulan daripada Madinah menuju ke Baitul Maqdis. Maka Umar bin Khattab pun terima, Umar bin Khattab pun keluar. Dan dia keluar bukan dengan kumpulan yang besar, berdua aja. Umar bin Khattab dengan hamba dia. Dan pada waktu itu tak banyak barang pun, bahkan hanya ada satu kenderaan je. Dan sebahagian riwayat sirah menyebut Umar bin Khattab menunggang unta. Ada riwayat menyebut pada waktu itu keldai, bawa keldai. Keldai ni zaman kita istilahnya adalah kenderaan yang biasa, kenderaan yang biasa. Orang Arab dia akan anggap sebagai orang yang susah kalau menunggang keldai. Tapi Nabi pun pernah menunggang keldai, nak menunjukkan kesederhanaan Nabi SAW. Maka Umar bin Khattab keluar. Sebulan perjalanan ni naik keldai. Sebahagian riwayat menyebut naik unta bergilir. Bukan ada dua pun, satu bergilir. Umar bin Khattab bawa tarik tali, hamba dia menunggang. Tukar bila tiba giliran, hamba dia yang tarik, dan pada waktu itu Umar bin Khattab yang menunggang. Maka perjalanan berlarutan seperti itu untuk beberapa ketika. Bila tiba waktu nak masuk Baitul Maqdis,
Bila tiba waktu nak masuk Baitul Maqdis, maka Umar bin Khattab punya giliran untuk berjalan kaki dan hambanya punya giliran untuk menunggang kenderaan. Maka ketika mana orang-orang Baitul Maqdis melihat sikap, sifat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka mereka dengan terus bersedia untuk menyerahkan kunci Baitul Maqdis. Mereka ingat khalifah pada waktu itu nak membinasakan rumah ibadah mereka, tapi khalifah tak buat. Ini adalah sifat kepimpinan, leadership yang sangat hebat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun, peristiwa pembukaan kota Mekah dikategorikan sebagai tanda-tanda kiamat yang kecil. Dan ketika mana umat Islam telah mula selesa dan pada waktu itu lupa akan tugasan dan tanggungjawab mereka, sekali lagi Baitul Maqdis diambil daripada mereka, sehinggalah datangnya Salahuddin Al-Ayyubi dalam kisah yang sangat menarik juga, yang pada waktu itu kita boleh baca dalam catatan sirah. Maka kata penulis buku, Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu telah membuka Baitul Maqdis pada tahun 16 Hijrah, dan ianya menjadi salah satu tanda kedatangan hari kiamat, dan penulis dan para ulama meletakkan itu dalam kategori tanda-tanda kiamat yang kecil. Seterusnya, fitnah yang berlaku pada zaman Khulafa Ar-Rashidin, yang mana fitnah bermula berlaku semenjak daripada pembunuhan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata penulis buku, ini pun sebagai tanda-tanda kiamat. Maka kata penulis buku, fitnah pada zaman Khulafa Ar-Rashidin. Khulafa Ar-Rashidin dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai pemerintahan selama 30 sanah, 30 tahun. Maka para ulama berbeza pendapat siapakah yang dimaksudkan dengan Khulafa Ar-Rashidin. Adakah 4 orang sahaja, ataupun sehingga kepada Hasan bin Ali, ataupun sehingga termasuk pemerintahan Umar bin Abdul Aziz? Maka kebanyakan yang dinukilkan pandangan oleh Imam Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa adalah pemerintahan sehingga berakhirnya pemerintahan Sayyidina Hasan bin Ali. Maka Abu Bakar 2 tahun lebih, Umar bin Khattab 10 tahun lebih, Uthman bin Affan 12 tahun lebih, dan Ali bin Abi Talib 4 tahun lebih, dan kemudian Sayyidina Hasan bin Ali untuk tempoh lebih kurang 6 bulan. Maka inilah pemerintahan yang dikenali sebagai khulafa, pemerintah-pemerintah Ar-Rashidin yang diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah. Namun sewaktu pemerintahan khulafa Ar-Rashidin telah mula berlakunya fitnah, dan fitnah tersebut bermula, kata penulis buku, punca utama perpecahan umat Islam sehingga terjadinya beberapa kumpulan telah bermula daripada fitnah ini. Ianya bermula apabila berlakunya pembunuhan pertama, iaitu pembunuhan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab, pembunuhannya adalah permulaan kepada fitnah yang tiba kepada umat Islam. Umar bin Khattab dibunuh sewaktu sedang menunaikan solat fardu subuh, menjadi imam, dan pada waktu itu beliau telah dirobek perutnya, tubuh badannya oleh seorang hamba beragama Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Maka dalam sebahagian riwayat kata para sahabat, Umar bin Khattab adalah umpama pintu yang kukuh di antara umat Islam dan juga fitnah. Hancurnya pintu tersebut, maka berterusanlah fitnah masuk tanpa boleh dikawal, dan kematian Umar bin Khattab semestinya membawa perubahan kepada landscape yang besar dalam umat Islam pada waktu itu, dan banyak khalifah yang kena bunuh selepas daripada pembunuhan Umar. Sayyidina Uthman bin Affan dibunuh oleh pemberontak-pemberontak daripada Mesir ketika mana di bumi Madinah, dan kemudian Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu juga telah disyahidkan sewaktu beliau berada di Kufah. Atiyah, kenapa? Okey. Sini Atiyah. Nak jumpa ni nak jumpa peminat Peminat Atiyah Okey, beri salam je sekejap je. Hai.
Tanya wangi tak? Hai. Boleh sebut Allah dah? Sebut Allah dulu. Allah. Sebut Allah. 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 Okey. Lalu dia datang bagi salam dia. Tapi salam dia macam itulah. Tak keluar suara lagi. Maka pembunuhan Umar bin Khattab adalah permulaan kepada berlakunya begitu banyak kerosakan dalam Islam. Kemudian sehingga Islam berpecah pada awalnya menjadi dua pihak pada zaman Ali bin Abi Talib. Kemudian selepas itu menjadi tiga dengan datangnya kumpulan Khawarij dan sebagainya. Dan selepas daripada itu semakin sukar untuk umat Islam bersatu semula. Sehinggalah pada zaman kita nampak kadangkala masing-masing pada waktu itu membawa perjuangan mereka yang tersendiri dan sukar untuk disatukan kembali. Mudah-mudahan bila datang waktunya Allah akan satukan umat Islam kembali. Cumanya kalaulah kita tak dapat nak menjadi orang yang pada waktu itu menyatukan, kita jangan menjadi orang yang membawa kepada perpecahan. Jangan menjadi orang yang membawa kepada perpecahan. Dan itu moga-moga saya dan kita semua boleh mainkan peranan. Sebab itu kadang-kala bila ada orang tanya kenapa tak ada mengupas isu-isu yang sensitif ataupun isu-isu yang pada waktu itu trending ataupun viral. Sebab tak nak pada waktu itu kata-kata boleh membawa kepada lebih banyak perpecahan. Dan mudah-mudahan pada waktu itu dengan usaha yang sedikit ini menjadi sebab bersatunya umat Islam. Walaupun tak semua, tapi ada sebahagian insya-Allah. Maka kata penulis buku, ianya bermula apabila berlakunya pembunuhan Umar bin Khattab dan kemudian pembunuhan Uthman bin Affan dan seterusnya pembunuhan oleh Ali bin Abi Talib. Bila pembunuhan Ali bin Abi Talib, perancangan mereka cukup rapi. Sebenarnya pada waktu itu kumpulan Khawarij, mereka nak bunuh 3 orang satu hari pada waktu yang sama. Mereka nak bunuh Sayyidina Ali, nak bunuh Amr ibn al-As dan juga nak membunuh pada waktu itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun ditakdirkan Allah hanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu yang pada waktu itu keluar dalam perjalanan menuju ke masjid untuk subuh. Kebanyakannya kena bunuh pada waktu subuh radhiyallahu anhum. Sayyidina Ali pada waktu subuh, kemudian pada waktu itu Umar bin Khattab pada waktu subuh. Namun pada hari tersebut Muawiyah dan Amr ibn al-As tidak keluar untuk solat subuh, maka pada waktu itu mereka tidak berjaya untuk bunuh. Kata penulis buku, fitnah ini juga dikenali sebagai fitnatul kubra. Peristiwa ini juga adalah sebahagian daripada gambaran tentang hampirnya tanda-tanda kiamat. Dan ini adalah beberapa peristiwa yang masih lagi diletakkan dalam tanda-tanda kecil kiamat. Ini bukan masih lagi belum tanda-tanda besar. Yang ini diletakkan dalam tanda-tanda kecil kiamat. Kemudian antara tanda-tanda kecil kiamat, kata para ulama, adalah keluarnya api yang marak, yang besar daripada bumi Hijaz. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Maka peristiwa yang seterusnya, kata penulis buku, antara tanda-tanda kecil kiamat adalah keluarnya api daripada bumi Hijaz. Bumi Hijaz. Bumi Hijaz dikenali sebagai daerah Mekah, Madinah dan kawasan sekitarnya. Itu dikenali sebagai Hijaz, wilayah pemerintahan Hijaz. Kalaulah kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebentar. Okey. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bumi Hijaz yang mana zaman kita kita dah tak berapa kenal di manakah sempadan bumi Hijaz.
Tapi bumi Hijaz adalah bumi sekitar daripada bumi Mekah, Madinah. Ianya adalah satu daerah, wilayah yang besar. Maka Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, yang mana Nabi bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum api menyala di bumi Hijaz. Dan api tersebut begitu tinggi, begitu marak dan begitu banyak, sehingga sabda Nabi SAW, sehingga boleh menyinari unta-unta yang berada di Busra. Sebahagian menyebut sebagai Busra, sebahagian menyebut sebagai Basrah. Ini sebenarnya tempat yang berbeza. Busra terletak di Syam, tempat Nabi berjumpa dengan pendeta yang bernama Buhairah. Kalaulah Basrah, maka ianya terletak di Iraq. Ianya terletak di Iraq. Maka sabda Nabi, akan datang sebelum kiamat api menjulang menyala tinggi, dan api tersebut boleh pada waktu itu dilihat daripada jarak yang jauh. Nabi SAW gambarkan daripada Busra, ada sebahagian menyebut daripada Basrah. Maka kata penulis buku, ini adalah hadis riwayat Bukhari, engkau bayangkan bagaimana keluarnya api daripada bumi Hijaz, yang mana merupakan tanda-tanda kiamat hampir tiba. Dan ini masih lagi dikategorikan sebagai tanda-tanda kiamat yang kecil oleh sebahagian daripada para ulama. Peristiwa menggemparkan ini menjadikan bumi Hijaz terang benderang kerana api yang banyak, api yang marak, menjulang tinggi, sehingga boleh menyinari unta-unta yang terletak jauh daripada bumi Hijaz. Maka kata penulis buku, sinarannya boleh menyinari sehingga ke Basrah, iaitu Iraq. Sedangkan peristiwa ini terjadi di Madinah. Padahal ianya berlaku di Madinah, tapi pada waktu itu ianya boleh menyinari sampailah ke Iraq kalaulah kita baca dengan Basrah, hingga ke Syam kalaulah kita baca dengan perkataan Busra. Dua tempat yang berbeza, Busra dan Basrah. Berapa jarak dia? Kata penulis buku, padahal jarak di antara Madinah dan bandar Busra ataupun Basrah ini adalah beribu-ribu kilometer. Tapi api tersebut sangat tinggi, sangat lama, sangat marak, sangat pada waktu itu besar. Maka daripada jauh boleh melihat tanda-tanda dan boleh melihat api tersebut. Kata penulis buku, bayangkan sudah pasti begitu besar api yang keluar daripada sana, sehingga boleh menyinari tempat lain yang jauhnya beribu-ribu kilometer daripada tempat tersebut. Dan ini bukannya api yang kecil. Banyak orang kata, dah keluar api daripada bumi Hijaz. Kadang-kadang api itu kecil. Maka ianya perlu digabungkan dengan riwayat yang mana Nabi menyebut ianya kelihatan jauh api tersebut. Maka ianya adalah gambaran api yang besar, menjulang tinggi dan untuk tempoh yang lama, sehingga boleh kelihatan daripada jarak yang begitu jauh. Maka kata penulis buku, peristiwa ini adakah pernah berlaku? Ada kata para ulama pernah berlaku. Maka sebahagian para ulama menyebut peristiwa ini pernah berlaku selepas kewafatan Nabi SAW pada tahun 654 Hijrah. Dan ada mengatakan bukan 54, tetapi lebih awal daripada itu, pada tahun 644 Hijrah. Kita dah berada pada 1400 lebih Hijrah. Ini berlaku pada 654 ataupun 644 Hijrah. Api yang begitu besar dan pada waktu itu begitu marak telah menyala sehingga boleh kelihatan daripada tempat yang begitu jauh. Ini adalah sebahagian kecil, sebenarnya banyak lagi tanda-tanda kecil kiamat. Namun penulis buku pada waktu itu hanya membawa beberapa, dan beliau mula masuk kepada tajuk tanda sederhana. Bukan lagi tanda besar, tanda-tanda sederhana. Maka tanda-tanda kecil kiamat sebenarnya semua telah berlaku. Tanda-tanda kecil kiamat, bahkan munculnya, diutuskannya baginda Nabi, itu pun adalah tanda kecil kiamat yang pasti. Namun tanda-tanda sederhana kiamat, ini tajuk yang dibawakan pada muka surat 177, dan antara tanda pertama
yang sebenarnya kita saban hari melihat di hadapan mata adalah bagaimana manusia berlumba-lumba membina bangunan pencakar langit. Itu pun adalah tanda kiamat. Bila Jibril bertanya kepada Nabi SAW, Muhammad, apakah pada waktu itu tanda-tanda kiamat? Maka sabda Nabi SAW bahawa orang-orang yang pada asalnya adalah susah, ri'a asya', pengembala kambing, orang yang pada waktu itu tidak ada selipar dan kasut, hufatan, orang yang tidak ada pakaian, uratan, orang yang pada waktu itu tak ada apa-apa. Tiba-tiba Allah berikan kekayaan kepada mereka, maka yatatawaluna fil bunyan, mereka berlumba-lumba untuk membina bangunan pencakar langit. Dan kita boleh nampak pada waktu itu bagaimana dunia, setiap negara dan bangsa berlumba-lumba untuk membina pencakar langit. Sekarang ini di Dubai, nanti tak lama lagi akan ada pesaing dia. Tak lama lagi akan ada lagi pesaing dia. Manusia berlumba-lumba untuk membina bangunan yang tinggi. Dan kalaupun bukan bangunan yang paling tinggi, bangunan yang tinggi, kita boleh nampak di setiap negara pada waktu itu ada dibina bangunan yang tinggi. Yatatawaluna fil bunyan, sabda Nabi, antara tanda-tanda kiamat yang para ulama letakkan dalam kategori tanda yang sederhana adalah manusia berlumba-lumba untuk membina bangunan yang tinggi. Sebab itu kata penulis buku, berlumba membina bangunan yang tinggi. Kata penulis buku ada sebab kenapa ianya berlaku. Disebabkan jumlah pertambahan penduduk sentiasa berlaku. Zaman dulu kita nampak orang tak ramai, manusia tak ramai. Penduduk Mekah aja lebih kurang pada waktu itu, Mekah aja lebih kurang pada waktu itu 2,000 ke 3,000 orang. Mekah, penduduk Mekah. Yang lelaki dewasa ketika mana berperang pun 1,000 ke 2,000 orang. Yang dalam perang Uhud 3,000 sebab mereka upah orang-orang Habsyah untuk berperang bagi pihak mereka seperti yang ada dalam tafsir Al-Wasit. Bayangkan Mekah berjumlah 2,000 3,000 orang. Zaman kita dekat tempat tawaf je pada waktu itu dah 2,000 3,000 orang. Bagaimana pesatnya pertambahan jumlah manusia. Bahkan kalaulah musim haji, dekat kawasan Masjidil Haram je pada waktu itu dah 1 juta lebih orang. Punya ramai manusia yang ada. Dulu seluruh Mekah adalah 2,000 ke 3,000 orang sahaja. Maka kata penulis buku, disebabkan jumlah pertambahan penduduk yang sentiasa berlaku daripada masa ke semasa. Macam contoh, Nabi SAW, para sahabat Nabi di Madinah, ketika mana permulaan Nabi berhijrah, tak ramai mana pun sahabat Nabi di Madinah. Hanya pada waktu itu hampir 1,000. Sebab lelaki dewasa pun pada waktu itu lebih kurang 300 lebih. Dalam peperangan Uhud menjadi 1,000 bila banyak yang pada waktu itu masuk Islam selepas daripada peperangan Badar. Zaman kita kadang-kala satu travel umrah punya jemaah pun, satu kapal terbang pada waktu itu dah berapa ratus orang. Manusia bertambah. Maka bila bertambahnya jumlah manusia, kata penulis buku, mereka memerlukan lebih banyak tempat tinggal untuk didiami. Walau bagaimanapun, keluasan bumi tidaklah bertambah seperti mana bertambahnya bilangan penduduk dunia yang setiap masa. Dan masing-masing nak duduk dekat tempat yang banyak kemudahan, maka pada waktu itu manusia mula membina binaan yang lebih tinggi, yang lebih tinggi, yang lebih tinggi. Justru, memang secara logiknya, membina bangunan yang lebih tinggi merupakan keperluan untuk menampung penduduk yang semakin bertambah. Berkenaan tentang inilah baginda Nabi SAW telah bersabda dalam sepotong hadis yang insya-Allah, yang mana tinggal lagi sedikit, Nabi SAW bersabda bahawa wa antaral hufatal urah, dan kamu akan melihat orang yang asalnya tidak ada selipar dan kasut. Hufah, dia tak ada selipar dan kasut. Urah, pada waktu itu pakaian pun tidak ada, miskin. Tetapi dalam sekelip mata Allah ubah mereka yang daripada asalnya pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlumba-lumba meninggikan bangunan. Dan ini banyak contoh kita nampak orang yang miskin,
Allah jadikan kaya, bina bangunan yang tinggi. Orang yang susah, ketika mana Allah jadikan kaya, membina bangunan yang tinggi. Maka ini adalah beberapa muka surat yang sempat kita baca. InsyaAllah kita akan sambung tanda-tanda kiamat yang sederhana pada pertemuan berikutnya insyaAllah. Doakan insyaAllah pada 18 hari bulan ini saya akan berangkat menunaikan umrah. Alhamdulillah, syukur Allah jemput lagi. Doakan moga-moga dalam keadaan sihat dan afiah insyaAllah. Dan untuk trip yang selepas daripada bulan 2 ini, insyaAllah saya akan berangkat pada 3 Mei insyaAllah, pada bulan Syawal. Dan grup tersebut masih lagi ada beberapa kekosongan. Jika ada yang ingin bersama untuk umrah pada bulan Syawal 3 hari bulan 5, maka boleh maklumkan insyaAllah. Cumanya harganya masih lagi tinggi buat masa ni. Cuma nanti kalaulah ada yang ingin untuk bersama, ada perancangan untuk buat umrah, belum ada mengikut mana-mana, maka insyaAllah 3 hari bulan 5 adalah trip yang seterusnya. Yang kali ini bulan 2 Alhamdulillah dapat membawa satu rombongan, satu jemaah insyaAllah. Terima kasih semua. Kepada yang ingin untuk membuat pembelian buku masyar, boleh tekan link yang berada di ruang komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah.